Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga selamat pagi kepada penonton Malaysia hari ini. Alhamdulillah kita kembali bersama dengan anda untuk 8 Disember 2020. Bertemankan saya Anim Izzati dan di sebelah saya Eli Iskandar. Ya, dan hari ini juga 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Diam tak diam kita dah melewati 2020 dengan pelbagai cabaran. Betul. Dan kita harap hari yang berbaki ini hari yang memberikan satu ruang untuk anda berencana tahun 2021 InsyaAllah, dengan cekal, dengan tabah, dengan rancangan yang sebaik-baiknya sebab ketidaktentuan masih lagi kita rasai kan, dari segi perancangan kerjaya macam mana, Betul. dan rancangan ekonomi macam mana, kan kehidupan seharian kita dah berubah, kita normal baharu ini, bagaimana harapnya hari ini berapa bulan? 8. 20 lebih hari lah, 23 hari ya. Lebih kurang 23 hari. 3 hari. Rencanakanlah sebaik-baiknya, insya-Allah. Dan juga bukan kita berdua sahaja di sini. Nak tegur siapa Senyum juga. terus je. Tegur senyum kan dia? Belum lagi betul kita lah. pergi ke sana. Okey, bersama dengan Fazli juga. Okey, meh datang sini meh. Okey, tadi Eli memulakan dengan perancangan perancangan. Dan saya pasti mereka merancang semua ni. Adi ada siapa kampung Eli? Ada, kan? ada, Mereka mungkin merancang ada. apabila tiada sekatan jalan raya, ya, anda dah boleh rentas negeri dan juga daerah. Ada perancangan di antara kita yang telah pun pulang ke kampung halaman masing-masing. Tahniah, ya, ada yang mana dah selamat sampai dan yang mana mungkin belum lagi sampai. Saya harapkan bahawa anda mematuhi SOP lah apabila dah sampai ke kampung tu. Sebab apa? Sebab kita tak nak nanti kita membawa COVID-19 ke kampung halaman masing-masing. Berbalik kepada cerita balik kampung ni, Eli, terbaca jugalah ada satu peristiwa yang menyedihkan di mana pemain bola sepak negara kita, Syafiq Ahmad yang kemalangan tempoh hari apabila ingin pulang ke kampung. Dan antara sebab utama ataupun sebab puncanya ada yang katakan bahawa ada microslip dan sebagainya. Jadi kita harapkan bahawa anda semua yang nak pulang ke kampung halaman masing-masing, kalau boleh itu, ya, SOP juga, tapi kalau kita nak balik kampung tu harus ada rehat yang cukup. Ya, dan kalau nak memandu ke apa semua, kalau ngantuk tu berhentilah kejap kan. Okey, dan hari ini sebenarnya kita nak mendekati topik tentang apabila kita menjadi seorang pendakwah ni, kita tu maksudnya mereka yang menjadi pendakwah lah ya, perlulah berilmu bagaimana karakter, kriteria sebagai seorang pendakwah yang boleh memberikan impak positif dalam kalangan masyarakat. Untuk pencerahannya kita akan bersama dengan Eli Iskandar. Terus saya. Ya, kita bercakap tentang satu situasi masa kini yang memperlihatkan golongan pendakwah ini bukan hanya kita kelihatan di media arus perdana seperti televisyen ataupun suara mereka didengar di radio, tetapi juga di platform media sosial yang menampakkan keletah mereka, tingkah laku mereka yang dijadikan contoh. Yang sepatutnya apa saja yang dilakukan itu orang awam ataupun masyarakat menjadikan mereka contoh. Jadi apabila mereka ini melakukan perkara-perkara macam ni lah, senang cerita kita umumlah kita, sebab kadang-kadang kita tak tahu, kita juga menyampaikan perkara kebaikan untuk dijadikan contoh dan teladan. Tak langsung Ya, jadi saya tak langsung kita pun melaksanakan tugas yang sama. Jadi apabila kita mahukan orang berbuat kebaikan, kemudian tiba-tiba sesuatu berlaku pada kita yang menampakkan tingkah laku kita ini tidak sesuai dengan apa yang kita khabarkan, kita sampaikan. Jadi ini akan menjadi persoalan. Hari ini kita nak bincang lebih lanjut tentang perkara ini. Ya, kita dah ada di talian ke macam mana, Perbet? Okey, boleh? Baik, boleh okey. Kita bersama dengan sebagai pembuka tirai lah, mukadimah kepada perkongsian pada hari ini. Kita nak bersama dengan Sahibul Samahah, Dr. Luqman Haji Abdullah, Mufti Wilayah Persekutuan di talian sekarang ini. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Doktor, boleh dengar dengan jelas? Ya, saya dengar. Alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah. Ya. Doktor, seperti yang kami maklumkan tadi, kami ingin berkongsi pandangan, pendapat dan juga pencerahan tentang situasi yang berlaku pada masa kini tentang pendakwah di Malaysia khususnya ini. Jadi antara perkara yang menjadi keperluan untuk seorang itu menjadi pendakwah ialah pentauliahan untuk mereka menyampaikan ceramah dan sebagainya. Jadi kalau boleh dapat dikongsikan sedikitlah bagaimana sesuatu tauliah itu diberikan kepada golongan ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau di setiap negeri di Malaysia ini ada undang-undang itu yang berkait dengan pentauliahan ajar agama. Ya.
yang biasanya dimasukkan dalam enactment pentadbiran hukum syarah negeri masing-masing. Kalau di wilayah persekutuan kita ada Akta 505 yang berkait dengan pengajaran agama. Di mana setiap mereka yang ingin mengajar agama di wilayah persekutuan, mereka perlu mempunyai tauliah. Dan untuk mendapat tauliah itu, mereka perlu memohon ke pejabat mufti, dan pejabat mufti akan menilai dari segi kemampuan, dari segi qualification lah, kelayakan, dan antara kelayakan yang kita perlukan ialah khas lain daripada sijil. Sijil yang mereka ada, dan semestinya sijil itu sijil yang tinggi, tetapi memada kalau mereka ada sijil peringkat tertentu pengajian agama, sebab tauliah yang diberikan itu ada beberapa jenis. Ada yang jenis fardu ain, ada yang jenis mengajar Al-Quran. Jadi kita akan tengok permohonan mereka itu untuk permohonan jenis yang mana satu. Untuk mengajar Al-Quran, maka kita akan memastikan kemampuannya dalam aspek-aspek Al-Quran seperti tajwid dan sebagainya. Kalau permohonan itu yang berkaitan dengan fardu ain, maka pejabat mufti akan memastikan pemohon berkenaan mempunyai ilmu yang cukup untuk mengajar ilmu fardu ain kepada masyarakat. Dan kita adakan interview temu bual sebenarnya dengan calon-calon yang memohon tauliah, dan daripada hasil daripada maklumat yang kita perolehi, maka kita akan berikan tauliah kepada mereka. Dan kita juga ada satu tapisan keselamatan oleh pihak PDRM. Jadi semua maklumat ini kita akan kumpulkan, dan selepas melalui proses temuruga dan pihak jurukuasa berpuas hati, pihak panel berpuas hati dengan calon berkenaan, maka akan dibawa kepada mesyuarat jurukuasa pengawasan agama di wilayah persekutuan. Dan inilah akan memutuskan sama ada mereka ini layak ataupun tidak untuk diberikan tauliah. Jadi itulah yang diamalkan sekarang di wilayah persekutuan. Ini bagi memastikan mereka-mereka yang diberikan kebenaran mengajar agama di wilayah persekutuan ini, mereka ini benar-benar mempunyai kelayakan, benar-benar mempunyai ilmu tentang agama Islam yang boleh mereka kongsikan dengan masyarakat awam di wilayah persekutuan. Baik. Doktor, bila bercakap tentang pertauliahan ini dan ia bermaksud kebenaran untuk mengajar agama, adakah ia tertakluk juga kepada pengajaran agama di platform media sosial ataupun hanya di masjid ataupun di kaca TV, di radio dan sebagainya sahaja? Dari segi peraturan kita melihat dari segi di tempat mana dia mengadakan program berkenaan. Kalau program berkenaan diadakan di wilayah persekutuan, mereka tertakluk kepada peraturan yang ada di wilayah persekutuan. Dia tidak melihat kepada sama ada platform itu secara online atau tidak, tapi lihat kepada di mana tempat diadakan program berkenaan. Baik. Dan setiap negeri akan ada peraturan tertentulah yang berkaitan tauliah ni. Dia tidak maknanya walaupun diadakan secara online, mereka masih lagi tertakluk kepada kebenaran mendapat tauliah daripada pejabat mufti wilayah persekutuan dalam konteks persekutuan lah. Okey, baik. Ada kes-kes ataupun situasi tertentu yang mengakibatkan tauliah ini ditarik balik? Ada beberapa kes sebelum ini yang memang pejabat mufti menarik balik tauliah yang telah diberikan oleh pejabat mufti kepada seseorang. Kalau kes contohnya misal kalau kita kenal pasti pemegang tauliah berkenaan telah terlibat dengan ajaran sesat yang telah difatwakan di wilayah persekutuan, maka atas itu mereka sudah tidak layaklah untuk memegang tauliah berkenaan, disqualified lah. Jadi ini pemantauan tentang ini sebenarnya di bawah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, bahagian penguasaan. Jadi pejabat mufti hanya mengeluarkan tauliah dan proses berkenaan di pejabat mufti, tetapi untuk penguasaan maka ia di bawah bidang kuasa Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Kita ada dua agensi yang berbeza yang menguruskan hal ini. Satu yang menguruskan hal pentauliahan, dan satu lagi yang menguruskan penguasaan. Baik. Penguasaan itu akan juga mendapat pandangan daripada pejabat mufti sebelum sesuatu tindakan dilaksanakan. Sebab kita perlu maklumat yang jelas
bukti yang kukuh untuk kita menarik balik tauliah yang telah diberikan kepada individu berkenaan. Okey. Doktor, sejauh mana tindakan penarikan tauliah ini dilakukan dalam situasi yang memperlihatkan akhlak dan juga tindak tanduk seorang pendakwah itu yang mendapat reaksi negatif dalam kalangan masyarakat umum? Sebab tadi kalau doktor sebutkan lebih menjurus kepada pengajaran dan penyebaran ajaran selain daripada ataupun ajaran sesat yang tidak berlandaskan sunnah wal jamaah. Jadi kalau perkara-perkara lain seperti akhlaknya, tindak tanduknya dan sikapnya di mata umum itu bagaimana? Ya, perkara ini pun ada antara perkara yang kita lihat sebab apabila kita memberi tauliah kepada seseorang, mereka sebenarnya mempunyai lesen besar untuk mengajar agama di wilayah persekutuan. Ya. Dan kita nak memastikan mereka yang memberi tauliah ini juga menunjukkan akhlak yang baik, akhlak yang sempurna lah, yang tidak menjadi fitnah kepada agama Islam itu sendiri. Sebab mereka yang membawa tauliah ini, mereka adalah wakil daripada pejabat mufti, wakil daripada pihak perwakilan agama untuk menyampaikan agama kepada masyarakat Islam di wilayah persekutuan. Jadi kami mesti memastikan mereka ini mempunyai contoh tauladan yang baik kepada masyarakat. Sebab apabila mereka ini mempunyai tauliah, mereka sebenarnya telah menjadi model kepada masyarakat awam. Jadi apa-apa yang perkatakan, apa-apa yang dilakukan oleh individu ini, dia menjadi pesan kepada pihak lain. Jadi kita akan pastikan pemegang tauliah di wilayah persekutuan ini tidak terlibat dengan perkara yang menjadi fitnah kepada agama Islam itu sendiri. Dan ini sangat penting sebenarnya. Pastinya. Baik, Dr. Luqman, terima kasih banyak-banyak atas pengkongsian. Ya, selamat bertugas ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya bersama Dr. Luqman Haji Abdullah, Mufti Wilayah Persekutuan. Bermakna setiap negeri, setiap tempat ada pentaulihan tersendiri, ada kriteria tersendiri. Tapi yang paling penting adalah penyebaran agama itu berlandaskan ahli sunnah wal jamaah dan juga tidak dinafikan kriteria akhlak dan juga tingkah laku di mata umum yang sepatutnya menjadi teladan kepada orang ramai. Jadi Betul. hari ini kita akan panjang lebih lanjut bersama di studio dan kita nak sambung kepada aspek lain dahulu. Okey, kita kongsikan dahulu apa yang menarik di akhbar harian. Saya mulakan dengan harian Metro. Ini halaman hadapan sekali, demam kilauan emas menggunakan teknologi satelit kesan lokasi sebelum di Lombong. Ini apa yang dilakukan di beberapa kawasan iaitu Rompin, Lipis dan juga Raub yang dikatakan mempunyai jajaran semula jadi galian berharga itu. Dan menariknya di sini, paling memeranjatkan data satelit digunakan pencarian emas bagi mengesan lokasi galian di atas muka bumi. Mencecah, kalau kita katakan tentang harga yang paling tinggi di pasaran iaitu mencecah RM250 segram. Kini menjadikan kegiatan lombok emas secara haram dalam hutan simpan di Pahang terus berleluasa. Halaman 2 dan 3 anda dapat saksikan gambaran bagaimana mereka melakukan kerja-kerja haram ini di beberapa kawasan yang terlibat dengan menggunakan satelit untuk buru emas ini. Lubang besar yang digali mengundang kejadian banjir lumpur selain menjadi perangkap haiwan liar. Sebelum itu, 5 gajah terjatuh dalam lubang di hutan simpan Ibam sebelum berjaya diselamatkan. Ini antara perkara-perkara yang akan berlaku jika aktiviti tidak bertanggungjawab secara haram ini dilakukan oleh pihak-pihak yang mementingkan diri sendiri. Antaranya adalah kejadian banjir lumpur yang melibatkan beberapa kawasan dan tidak jauh dengan penempatan sebenarnya. Dan begitu juga dengan kejadian ataupun kawasan ini akan merangkap haiwan liar yang menyebabkan keadaan mereka, keselamatan haiwan-haiwan itu juga akan menjadi terjejas dan masalah. Ekosistem terganggu. Ekosistem terganggu, betul. Okey, itu antara yang dikongsikan harian Metro. Selain itu, NST juga. NST buka hadapan kemelut politik ataupun krisis politik ataupun dinamika politik negara ini, khususnya di negeri Perak, berhadapan membawakan It's Settled. Ada tanda soal di situ. Days of political maneuvering may culminate today in the swearing in of the new Perak MB. Perinciannya saya rasa Fazli akan kongsi lebih lanjut. Tapi pilihan penerbit untuk NST ialah 6 fined over law
Six fine over Lawyat Plaza Brawl sebenarnya. Sentencing of teen postponed. Dwindling customers stress due to CMCO sparked fight claim accused. Ini antara pergaduhan yang berlaku di Plaza Lawyat. 7 accused involved in a brawl at the Lawyat Plaza recently lamented that stress due to lack of customers during the Conditional Movement Control Order CMCO had sparked the fight. 6 of them, Haikal Izawanan Fazidi Razak, Muhammad Johan Parumal, siblings Muhammad Farid Izzat Zulkafli, Muhammad Yadi Naim Zulkafli, Muhammad Zul Hakim Zulkafli and Ismail Arif Harun, who all worked at the IT shopping centre, were each fined RM800 after they pleaded guilty to committing a fray. Jadi pergaduhan secara berkumpulan yang dicetuskan ini. Inilah bila kita bercakap tentang situasi PKP ni macam-macam. Ini antaranya tekanan di tempat perniagaan dan sebagainya. Okey. Tindakan-tindakan yang luar kawalan akan berlaku. Anda boleh baca perinciannya di muka surat 7 dalam NST. Okey. Kita juga nak kongsikan tentang statistik COVID-19 kes baru yang setakat 7 Disember 2020. 1,600 kes baru yang dicatatkan menjadikan 384 kematian dengan semalam mencatatkan 2 kematian terbaru. Okey, selain daripada itu 1,033 kes sembuh dan semalam yang meninggal dunia adalah 2 individu iaitu 76 tahun wanita dan 59 tahun lelaki. Cuma yang nak dikongsikan di sini dua-dua ada penyakit kronik darah tinggi dan juga kencing manis lah ya. Jadi ini adalah untuk peringatan juga bagi mereka yang berada dalam kalangan berisiko tinggi. Tolonglah jaga diri, tolonglah jaga keselamatan anda. Kerana itu sahaja yang insya-Allah dapat membantu kita mengelakkan diri daripada terkena ataupun terjangkit COVID-19 yang kita tidak tahu bila pengakhirannya. Walaupun perkhabaran tentang vaksin ini semakin kita dengar, semakin positif lah ya, boleh dikatakan. Ya, okey. Ke berita harian bersama dengan Fazli, silakan. Okey, baik. Terima kasih Eli dan Anin. Kita daripada perkembangan berita COVID-19, kita beralih apa yang dipaparkan di halaman utama berita harian pada hari ini, ianya bercakap berkenaan dengan kemelut politik Perak yang selesai pada hari ini. Ya. Kemelut politik Perak dijangka selesai pada hari ini susulan keputusan Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO dalam mesyuarat malam tadi mempertahankan kerajaan PN di negeri itu selari dengan pendirian Timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Katanya partinya akan bekerjasama dengan UMNO bagi membentuk kerajaan negeri baharu. Dan pagi ini insya-Allah Presiden UMNO ya Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi dijadual menghadap Sultan Nazrin Muhyiddin Shah dipercayai bagi mempersembahkan nama calon UMNO bagi jawatan Menteri Besar. Dan sementara itu pengerusi Badan Perhubungan UMNO Perak Datuk Sahrani Muhammad disebut-sebut sebagai calon pilihan ya. Dan kalau anda ingin membaca berita-berita berkenaan dengan situasi politik yang berlaku di negeri Perak, anda boleh dapatkan berita harian di muka surat utama 2, 3 dan 4. Baik, kita tahu bahawa persidangan Dun Perak pada Jumaat tempoh hari telah pun mencetuskan satu fenomena dalam kemelut politik negara apabila Menteri Besar waktu ketika itu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu ya yang gagal untuk memperoleh sokongan majoriti undi usul ya percaya terhadapnya, dan keesokan harinya Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu meletakkan jawatan sebagai Menteri Besar Perak. Dan situasi di Perak sekarang ini ya tidak menentu ya, dan kalau kita lihat ada pandangan dan juga reaksi yang berbeza daripada segenap segelintir daripada masyarakat. Baik, untuk itu kita ingin mendengarkan pandangan dan juga reaksi daripada penganalisis politik. Kita bersama dengan Dr. Mazlan Ali. Assalamualaikum, Dr. Mazlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik, dan umum sudah sedia maklum ya bahawa situasi politik yang berlaku di Perak ini dan untuk pertukaran Menteri Besar ini bukan kali pertama berlaku ya. 11 tahun lalu Datuk Seri Nizar pun sama juga ya dipecat untuk jawatan Menteri Besar ini, dan bagi pemahaman doktor sendiri berkenaan dengan isu ini, mungkin ada sesuatu yang ingin diberitahu kepada penonton Malaysia hari ini. Silakan doktor. Ya, kita melihat perkembangan yang berlaku di negeri Perak adalah satu perkembangan yang agak unik. Bila mana bekas Menteri Besar Datuk Seri Faizal Azum telah dijatuhkan oleh anggota di dalam koalisi kerajaan yang sama, di mana 48 telah menolak usul percaya kepada beliau, dan perkara ini telah menimbulkan satu suasana yang agak gawat di negeri Perak kerana
esok hari iaitu hari Rabu akan berlaku sidang di Dewan Undangan Negeri. Dan kita lihat adanya komen-komen daripada pemimpin-pemimpin termasuklah daripada Presiden UMNO yang menyatakan beliau mempertimbangkan sekiranya dilakukan penjajaran baru dan juga kenyataan daripada pemimpin parti pembangkang yang menyatakan mereka sedia bekerjasama. Situasi ini menimbulkan suatu keadaan yang menimbulkan banyak persoalan. Namun selepas mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO semalam, nampaknya kita bolehlah mengharapkan sebuah kerajaan baru yang akan ditubuhkan ini terus mengekalkan kestabilan di negeri Perak. Dan adakah pandangan doktor sendiri melihat daripada situasi yang berlaku di negeri Perak ini dilihat sebagai mungkin ada perancangan daripada UMNO untuk menekan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk segera membubarkan Parlimen? Pandangan doktor? Kalau kita lihat kepada perkembangan politik sebelum ini, apabila Ketua Pembangkang mengatakan mereka mempunyai bilangan yang cukup untuk menubuhkan kerajaan dan dakwaan itu dikaitkan dengan sokongan UMNO dan kita lihat adanya kepimpinan UMNO terutama ahli-ahli parlimen yang telah memberikan syarat untuk menyokong belanjawan apabila kerajaan memenuhi permintaan mereka. Ini sesuatu perkara yang agak luar biasa apabila sebuah parti di dalam komponen kerajaan sendiri memainkan peranan check and balance dalam demokrasi di Malaysia ini, menampakkan seolah-olah UMNO seolah tidak selari pegangan politik mereka dengan kerajaan Perikatan Nasional. Dan saya berpandangan bahawa ada kemungkinan tindakan-tindakan ini supaya Perdana Menteri segera melakukan pilihan raya kerana mungkin sebahagian daripada pemimpin UMNO memikirkan bahawa negara berada di dalam keadaan suasana politik yang tidak begitu stabil dengan sokongan tipis kerajaan, maka perlu diadakan satu pilihan raya untuk mendapat mandat yang baru daripada kerajaan. Ini adalah kemungkinan-kemungkinan apabila kita melihat aksi-aksi ahli parlimen daripada UMNO yang nampaknya agak luar biasa memainkan peranan yang jarang yang kita lihat di dalam sebuah kerajaan yang seharusnya mereka mempunyai konsensus dalam membuat keputusan dan dasar. Ya, betul lah. Kalau kita lihat dari segi politik di negeri Perak pun, kita dapat perhatikan ya, pelbagai isu yang berbangkit telah pun diketengahkan oleh segelintir daripada ahli parlimen yang berada di negeri Perak. Bercerita berkenaan ataupun bercakap berkenaan dengan ahli politik di negeri Perak, adakah mereka ini tidak berpuas hati dengan kepimpinan Dato' Seri Ahmad Faizal Azumu ataupun mereka ini mungkin ingin kuasa yang lebih di Perak? Pandangan doktor? Ya, saya memahami bahawa UMNO adalah satu parti yang begitu lama memimpin negara ini. Dan di negeri Perak, UMNO adalah antara parti yang memiliki kerusi yang paling banyak. Bagaimanapun apabila dibentuk Kerajaan Perikatan Nasional, wakil daripada Bersatu yang hanya mempunyai satu adung sahaja dan beberapa adung daripada Bersatu sebenarnya adalah datang daripada UMNO. Maka di sini dilihat sepatutnya mungkin difikirkan oleh ahli politik bahawa UMNO lah yang sepatutnya memimpin negeri Perak, memandangkan parti ini adalah parti yang dominan dan mempunyai anggota dewan yang lebih ramai. Bagaimanapun perkara yang berlaku beberapa hari lepas di Perak ini nampaknya cuba diselesaikan dengan baik oleh ahli-ahli Dewan Undangan Negeri daripada UMNO, Perikatan daripada Bersatu dan juga PAS, dan dengan adanya saranan daripada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Al-Sultan menyarankan, menasihatkan supaya ahli-ahli politik dapat membuat perbincangan keputusan yang baik demi rakyat negeri Perak dan juga kestabilan negeri ini dalam kita menangani COVID-19. Dan nampaknya kita nampak sinar di hujung, barangkali sebuah kerajaan baru akan ditubuhkan tidak lama lagi.
Ya, kita harapkan bahawa adalah kesepakatan di antara mereka ini bagi menamakan salah seorang daripada pemimpin mereka yang layak untuk mengemudi negeri Perak. Baik, terima kasih diucapkan kepada Dr. Mazlan di atas segala buah fikiran ataupun pandangan berkenaan dengan situasi politik yang berlaku di negeri Perak, dan kita harapkan bahawa situasi politik yang tidak menentu ini tidak terjangkiti di negeri-negeri lain. Sebab apa? Sebab ada terbaca juga ada negeri-negeri yang juga sekarang ini berada dalam situasi tidak menentu, dan kita harapkan bahawa sebab kita ni sebagai rakyat dah tak mahulah sebenarnya ada lagi pergolakan krisis politik ini. Sebab apa yang kita mahukan sekarang ini adalah kita bersatu padu untuk kita menolak penularan COVID-19 ini. Baik, daripada perkembangan situasi politik yang berlaku di dalam negara kita Malaysia, khususnya di negeri Perak, kita nak bersama dengan Anem bagi bercakap berkenaan dengan tinjauan cuaca yang berlaku sekarang ini pun tidak menentu. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang tak hujan. Silakan Anem. Tak menentu juga. Okey, dari panas kita kepada banjir ya, hujan-hujan ni. Beberapa kawasan yang terjejas hujan di beberapa kawasan, dan amaran banjir juga terlibat dengan beberapa kawasan. Tapi apabila yang kita menyaksikan di map Malaysia pada hari ini, kebanyakan kawasan menunjukkan cuaca yang cerah. Cuma mungkin sebelah petang dan pada waktu malam ada yang hujan di beberapa kawasan. Namun begitu, kita ingin bersama dengan Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Jailan Simon, untuk kita mengetahui apakah ramalan cuaca hujan lebat yang berlaku di Malaysia di Semenanjung dan Sabah Sarawak. Hello. Assalamualaikum Tuan. Okey Tuan, boleh dengar suara saya? Dengar. Okey Tuan, kita mulakan dengan ramalan cuaca yang terlibat dengan beberapa kawasan. Apabila kita bercerita tentang hujan lebat, episod yang mungkin belum lagi sampai ke penghujungnya. Beberapa kawasan terjejas dikabarkan. Cuba mungkin boleh Tuan Jailan kongsikan. Okey, sebenarnya monsun timur laut ni masih berterusan ya. Tapi alhamdulillah untuk beberapa hari yang akan datang ni, dalam tempoh seminggu ni, kita tidak menjagakan sebarang cuaca yang buruk lah. Jadi walaupun pagi ini di Terengganu kita dan Kelantan ada hujan sedikit, terutama di kawasan pantai, tetapi untuk tempoh sehingga 7 atau 8 hari akan datang ni, kita tidak menjagakan cuaca yang teruk lah. Maknanya ada break sedikit, tapi selepas itu kita kena pantau balik lah. Maknanya kita sudah sepantau sekarang. Monsun belum habis, tapi untuk seminggu ni kita jangka keadaan cuaca lebih baik daripada sebelum ni. Cuma di sebelah pantai barat, sebelah petang dan awal malam tu mungkin ada ribut petir. Begitu juga di Sabah Sarawak lah. Di pantai barat Sabah, begitu juga di sebelah Kuching, Bintulu, Sariking, akan menghadapi ribut petir sebelah petang dan malam. Okey, bila kita bercerita tentang keadaan episod hujan lebat yang belum lagi habis, melihat kepada kawasan-kawasan, terutama sekali bagi mereka yang tinggal di pesisir pantai, komuniti pesisir pantai ini perlu lebih cakna dengan kawasan ataupun ramalan cuaca yang akan berlaku. Mungkin daripada pihak Tuan sendiri, apakah yang boleh dikongsikan? Memang kita dari semasa ke semasa ada keluarkan amaran-amaran berkaitan ombak besar dan angin kencang ya untuk perairan kita. In fact, kalau kita perhatikan di setengah kawasan, ia masih berkuat rasa lagi sekarang. Walaupun hujan tak ada, tapi ombak besar tu masih ada, terutama di Laut Cina Selatan lah. Jadi, berhati-hati sedikit, tengok pada ramalan amaran yang kita keluarkan, supaya kita tidak terperangkap. Sebab ramai yang berlaku pada tahun-tahun sebelum ni, contohnya mereka pergi ke pulau-pulau, lepas tu mereka tak boleh balik sebab bot dihentikan di sebab amaran yang kita keluarkan dan sebagainya. Jadi sentiasa dapatkan maklumat terkini lah. Itu nasihat saya lah. Okey, adakah kemungkinan monsun timur laut ini akan berakhir dengan lebih awal dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu? Melihat kepada cuaca setakat ini, boleh dikatakan berubah daripada yang tahun-tahun lalu? Tidak, kita menjangkakan lebih kurang macam biasa keadaannya. Maknanya dalam bulan 12 ni mungkin Kelantan Terengganu akan berakhir. Tetapi bagi negeri Sarawak dan Johor masih mungkin akan menghadapi hujan lebat. Okey, nasihat daripada Tuan Jailan sendiri bagi mereka yang mungkin mengambil mudah sebab masa yang diberikan 3-4 hari ini cuaca agak baik, dan mungkin kita tidak boleh lupa bahawa ada lagi episod hujan lebat yang akan berlaku bagi mereka, terutama sekali komuniti pesisir pantai lah, nelayan dan sebagainya yang akan keluar mencari rezeki. Amaran ataupun bagi mereka cakna, bagaimana dengan pendapat Tuan?
Okey, yang penting sekali maklumat kita mesti yang terkini ya. Dapatkan maklumat daripada pelbagai agensi kerajaan, Jabatan Laut, Jabatan Meteorologi dan sebagainya sebelum keluar ke laut atau sebagainya. Begitu juga kalau kita nak balik kampung sebab sekarang sepadan negeri dah dibuka. Jadi sediakan sedikit air dan makanan kering dalam kereta dan sebagainya. In case nanti kita terperangkap dalam banjir atau sebagainya. Jadi bukan begitu penting kita sediakan lebih awal lah dan rancang perjalanan dengan lebih baik. Dapatkan maklumat sebelum kita merancang perjalanan kita supaya kita tidak terperangkap dengan keadaan-keadaan yang kecemasan lah. Jadi itu antara nasihat yang saya boleh berilah. Okey, terima kasih banyak-banyak Tuan Jailan Simon di atas perkongsian bersama dengan kami di MHI. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Tuan Jailan Simon. Kita harapkan yang terbaik supaya semuanya berjalan dengan lancar. Perancangan awal dilakukan oleh setiap pihak untuk pulang ke kampung, mungkin untuk melihat ataupun menziarah keluarga dalam keadaan banjir dan sebagainya. Ya, berwaspada, berhati-hati. Yalah, kita belajar tentang monsun timur laut dari sekolah lagi kan. Jadi kita tahu di penghujung ni penghujung tahun monsun timur laut akan melanda. Jadi bersiap siaga dengan sebarang kemungkinan. Okey, kita ingin berehat seketika. Kembali selepas ini kita akan menyambung topik perbincangan kita, pendakwah berilmu. Seketika nanti di MHI. Pendakwah selebriti, pendakwah yang lahir daripada sebuah program realiti. Sekitar April tahun lalu, kemelut rumah tangga seorang pendakwah selebriti berusia 25 tahun mendapat perhatian warganet. Bekas isterinya mendakwa dia diceraikan selepas pendakwah selebriti itu memilih untuk berkahwin dengan seorang janda. Namun selepas beberapa bulan, kemelut rumah tangga pendakwa itu masih belum berakhir. Dilanda kontroversi menceraikan isterinya yang hamil, dia kini dihimpit pula kisah sensasi baharu apabila perkahwinan keduanya pula dikatakan retak menanti belah. Konflik perceraian mereka berakhir dengan jatuhnya talak dua pada 16 Mei lalu. Hasil perkahwinan itu, mereka dikurniakan seorang cahaya mata lelaki yang lahir pada 7 Jun lalu di Hospital Shah Alam. 18 orang perempuan minta nak jadi isteri kedua, Ustaz. Tapi 18 Ustaz tolak. Tapi wanita yang ke-19 ni, Ustaz tak ada kekuatan nak tolak. Memang aura dia Masya Allah. Pada 27 April lalu, rumah tangga seorang lagi, pendakwa selebriti runtuh selepas bekas isterinya mendakwa dia telah diceraikan. Kontroversi membabitkan pasangan ini bermula apabila pendakwa itu mengumumkan dia sudah berkahwin dengan seorang ibu tunggal kepada 8 orang anak di Tanah Suci. Susulan itu, bekas isterinya meminta masyarakat untuk tidak lagi mengaitkan dirinya dengan pendakwa selebriti terbabit. Bagaimanapun, pendakwa berusia 30 tahun itu kemudian mengambil keputusan menceraikan isteri pertamanya yang ketika itu syarat mengandung anak kedua mereka. Lafaz cerai itu dibuat menerusi rakaman suara di aplikasi WhatsApp pada 3 Disember tahun lalu. Polis Daerah Petaling Jaya akan menahan pendakwa selebriti berhubung kes rogol dan cabul. Baru-baru ini, tular di media sosial mengenai aduan mangsa rogol terhadap seorang pendakwa selebriti. Pendakwa itu sempat mengeluarkan kenyataan di laman Instagramnya dengan meminta individu yang memfitnahnya di laman sosial tampil membuat permohonan maaf secara bertulis dan memadam kenyataan yang telah dibuat. Namun pada 26 November lalu, mangsa berusia 23 tahun memberanikan diri membuat laporan polis. Ekoran laporan itu, suspek ditahan reman selama 5 hari bagi membantu siasatan bermula pada Jumaat 27 November hingga Selasa 2 Disember 2020. Lebih mengejutkan, hingga 1 Disember, pihak polis telah menerima 7 laporan daripada mangsa yang sebelum ini tidak berani untuk membuat laporan. Suspek yang sepatutnya tamat tahanan reman pada 2 Disember akan terus disiasat selepas polis menerima 6 lagi laporan. Masing-masing membabitkan 5 laporan di daerah Shah Alam sementara 1 di Petaling Jaya. Berikutan itu, siasatan bakal dijalankan di bawah Seksyen 323, 354, 376 dan 377C Kanun Kesiasaan. Okey, kembali dalam Malaysia hari ini. Ini situasi semasa yang menjadi perbualan hangat
sama ada dalam kalangan kita sesama kita ataupun dalam kalangan kita di media sosial, sama ada dalam kalangan orang yang kita kenali ataupun yang tidak kita kenali. Tetapi perbualan ini menuntut kepada satu pencerahan bagaimana golongan ini sepatutnya dilihat ataupun golongan ini sepatutnya membawa diri mereka di mata umum. Untuk itu saya bersama dengan Ustaz Al-Fadhil Ustaz Dr. Kamilin Jamilin. Beliau ialah pensyarah Fakulti Pengajian Al-Quran dan As-Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sihat semua. Alhamdulillah. Sebelum ni kita bersua di talian video saja, akhirnya dipertemukan kembali. Alhamdulillah. Ya, di studio. Alhamdulillah. Okey, saya rasa saya bagi doktor lah dalam konteks ni. Doktor tidak lari daripada ditanya tentang situasi sekarang ni kan. Apatah lagi dengan adanya istilah pendakwah selebriti ni. Sebagai mukadimah lah, apa maklum balas yang doktor berikan apabila ditanya hal-hal seperti ini? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menjawab isu ini memang satu isu yang kita tengok sering diulang tanyakan, sebab kes-kes yang melibatkan apa yang orang panggil sebagai pendakwah selebriti itu beberapa kali berlaku. Jadi dalam isu ni dia dua kalimah ni sebenarnya dua benda yang berbeza. Satu pendakwah, satu apa yang kata selebriti. Kalau kita tengok daripada sudut pendakwah, sebenarnya kita semua ni pun dituntut untuk menjadi seorang pendakwah. Even Nabi kata kalau kita tahu satu ayat pun kita cuba sampaikan. Cuma dalam konteks pendakwah selebriti semasa, kita tengok cabaran yang mereka hadapi adalah kerana label selebriti yang mereka ada. Label selebriti tu dia punya ujian dia luar biasa sebab dia melibatkan populariti, dia melibatkan tumpuan masyarakat kepada dia. Dan kerana istilah pendakwah tu juga dia akan jadi macam terpalit dengan isu-isu negatif kalau kata ada berlaku. Sebagai contoh, kalau istilah tu hanya melibatkan selebriti, sebab apa yang menimpa mereka juga menimpa kepada golongan-golongan selebriti yang lain. Tetapi disebabkan tempelan pendakwah itu sendiri, maka dia akan terpalit kepada agama, dia akan terpalit kepada tugasan yang mereka zahirkan. Jadi itu saya kata kita sepatutnya dalam berdakwah, antara perkara yang paling kita kena berhati-hati sebenarnya adalah populariti. Bukan salah, populariti ni tidak salah, populariti membantu dakwah, tetapi yang menjadi masalah adalah bila mana kita tak boleh nak balance. Sebab kat sana ada satu kitab yang bagus ditulis Imam Ibn Jauzi rahimahullah. Dia tulis tentang kitab Talbisu Iblis. Talbisu Iblis ni adalah kita kata belitan iblis kepada even golongan yang agamawan, orang-orang yang berilmu, even dalam ilmu-ilmu sendiri pun dia akan ada bisikan-bisikan halus. Dan perkara yang paling susah sekali kita nak kontrol sebenarnya adalah hati kita. Kan tak kira siapa pun, hati kita yang paling susah kita nak kontrol. Populariti ini adalah salah satu sebab hati kita ini akan mudah untuk nak berbolak-balik. Jadi sebab tu seboleh-bolehnya kalau kata kita ada kemampuan, especially pada masa muda kita, untuk kita elakkan dulu daripada terlalu menjadi tumpuan media ataupun meraih populariti, itu lebih baik. Sebab cabaran dia bila mana orang tu sudah menjadi ikon yang mendapat tumpuan, itulah kita akan tengok. Bab kata Al-Imam Abu Ubaid yang menulis kitab Gharibul Hadis, dia kata kalau boleh kita belajar dulu habis sebelum kita menjadi ikon yang diperhatikan. Bila mana kita sudah jadi ikon yang diperhatikan, maka masa tu kita nak kembali semula untuk nak belajar. Instead of masa tu kita dah menggelumang dalam menjadi da'i, jadi pendakwah, mengajar dan sebagainya, kita dah susah untuk nak kembali ke zaman tersebut. Okey. Ini suatu poin yang sangat penting dalam kalangan golongan yang ingin menyampaikan, menjadi pendakwah ni. Sejauh mana pentarbiahan aspek ini diberi penekanan selain daripada ilmu yang dipelajari, ilmu khusus fardu ain, Al-Quran, Sunnah dan sebagainya, ilmu untuk mengekang diri daripada terjerumus dalam kancah populariti ini sehingga membuat hati berbolak-balik, kemudian segala perkara yang dilakukan itu terbuka di mata umum. Adakah ini diberikan penekanan ketika
awal pembelajaran sebelum menjadi seorang pendakwah tu? Betul? Asas kalau kita nak menjadi seorang, sebelum jadi pendakwah, kita mesti jadi seorang penuntut ilmu. Ya. Sebab tanpa ilmu kita tak akan mampu untuk nak berdakwah. Jadi begitu juga dengan seorang da'i. Kalau kita ni nak jadi, memang kita niat kita untuk satu hari nanti menjadi seorang pendakwah, kita kena meraihkan apa yang ulama sebut sebagai adab talibul ilm. Dalam ada satu kitab yang sangat bagus ditulis Syekh Bakar Abu Zaid. Dia mengarang kitab Hilyah Talibul Ilm, iaitu perhiasan penuntut ilmu. Salah satu daripada bab yang terakhir dia ada tulis tentang apa perkara-perkara yang patut kita jauhi sebagai seorang yang masih lagi menuntut ilmu. Apa yang ditulis at-tasaddur qabla al-fatwa. At-tasaddur, dia kata kita jangan ke hadapan sebelum sampai masanya, qabla ta'ahul, sebelum kita mampu ataupun kita layak menjadi ahli dia. Sebab kata orang, macam kalau kita nak jadi seorang doktor bedah, jangan kita pandai-pandai berani membedah selagi mana kita tidak melengkapkan kelayakan kita untuk nak membedah. Sebab dia akan melibatkan nyawa orang, kesihatan orang. Begitu juga dengan seorang da'i, kita akan melibatkan agama orang, hukum hakam yang sangat berbahaya kalau kita tak hati-hati. Dan benda ini perlu kita jaga. Ingat apa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dipesan, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Dia kata sebolehnya kita belajar betul-betul dulu sebelum kita naik ataupun kita ke hadapan. Sebab kata Imam Syafi'i rahimahullah lagi, tafaqqah qabla an tar'as, fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Kata Imam Syafi'i, belajar betul-betul, dalami agama betul-betul sebelum kamu naik menjadi ikon. Dan bila kamu sudah menjadi ikon, maka sudah tiada lagi jalan untuk nak kita belajar. Sebab masa tu orang yang dah terjun dalam bidang kerjaya, dia akan tahu masa dia akan rasa macam sangat susah untuk nak kita dapatkan ruang untuk nak belajar balik. Dan kalau tanya pun, even saya sendiri pun kadang-kadang fikir, alangkah baiknya kalau kita boleh kembali ke masa yang lalu untuk nak luangkan lebih masa untuk nak kita belajar, instead of kita apa yang kita lalui sekarang ni kan. Sebab bahayanya isu yang dikatakan at-tasaddur qabla ta'ahulnya, iaitu sebelum kita betul-betul menjadi ahlinya, ialah bila kita sudah terikat dengan populariti. Apa sahaja kesalahan kita, peminat akan pertahankan. Apa sahaja kebenaran yang kita ucapkan, maka orang yang memusuhi akan mencemburui. Dan ketika itu, kemungkinan jika kita sudah memiliki followers yang ramai, populariti yang ramai, berapa ramai yang boleh mengaku kesalahan yang dilakukan? Berapa ramai yang boleh menurunkan egonya untuk nak menerima kebenaran yang diperkatakan? Kebanyakan tak mau. Dia akan rasa macam itu akan mencalakan imej dia, akan mencalakan kredibiliti dia. Lalu akibatnya kadang-kadang kita akan bertindak, memberikan satu pandangan hukum, fatwa dan sebagainya yang di luar daripada kemampuan kita. Kita malu untuk nak mengatakan kita tak tahu. Tanyalah kepada fulan. Kerana kita tak mau bila mana lensa sedang melihat ke arah kita, kita dilihat tidak tahu. Adakah seorang pendakwah itu tahu bila dia mula sepatutnya ke hadapan dan seperti yang doktor sebutkan, kalau boleh diamkan diri dulu, belajar sebenarnya sampai you earn your spotlight lah dalam kata lain kan. Tapi adakah kita ataupun seorang pendakwah itu tahu yang ini masanya ataupun bagaimana? Sebab kalau saya mengambilkan analogi yang paling mudah, Rasulullah 40 tahun sebelum diiktiraf sebagai rasul menyampaikan. Maksudnya 40 tahun sebelum itulah tarbiyah untuk tarbiyah akhlak dan sebagainya. Jadi seorang pendakwah itu selama mana mereka tahu yang mereka perlu mendiamkan diri sebelum mereka ke hadapan? Itu soalan yang sangat baik. Sebab tu ada sebahagian daripada para ulama, mereka tidak suka menonjolkan diri terjun dalam kancah masyarakat sebelum usia mereka mencecah 40 tahun. Bukan kata kita ikat dengan usia 40 tahun tu tak. Tetapi faedah daripada event apa yang diperkatakan tadi, wahyu diturunkan pada Nabi, disuruh menyampaikan ketika usia 40 ni, kerana hikmah di manusia ni bila sampai usia 40, dia sudah mencapai satu tahap kemuncak kematangan dia. Macam mana kalau kata usia kesihatan manusia yang mana mencapai kemuncaknya sekitar umur 33 tahun. Sebab itu dalam hadis riwayat Ahmad, umur ahli syurga 33 tahun. Tetapi kalau kita tengok usia Nabi SAW diutuskan pada 40 tahun. Kebiasaannya itulah
usia kematangan manusia. Kalau kita muda, biasa kita baran sikit, kita akan tergesa-gesa sikit, kita akan macam-macam benda yang kita nak kejar. Tapi 40 tahun ni, orang yang dah sampai 40 tahun, kadang-kadang dia perasan perubahan cara dia fikir, selera dia, kecenderungan dia. Macam mana kita nak tahu? Kalau kita tengok Imam Malik bin Anas, Imam Malik Imam Darul Hijrah yang meninggal tahun 179 Hijrah, guru kepada Imam Syafi'i. Imam Malik, dia tak berani dekat Madinah tu, dia tidak berani untuk mengajar ataupun memberikan fatwa di Madinah selagi dia tidak mendapatkan persaksian ataupun recommendation daripada guru-guru dia dekat sana. Jadi sampai dia bertanya 70 guru-guru dia di Madinah, dan 70 guru-guru Madinah tu kata Imam Malik layak memberikan fatwa, layak untuk nak membuat majlis ilmunya, maka ketika itulah baru dia ke hadapan. Jadi kat mana waktu yang kita nak tu, kita sebenarnya, kalau tanya saya tak pernah merasakan diri saya layak sebenarnya untuk nak mengajar. Saya mungkin kalau orang tengok apa yang saya ada di media ataupun di media sosial, something yang saya dah tersekat di dalamnya. Macam tu. Bukan niat saya nak pergi ke situ ataupun memang suka nak pergi terjun ke situ. Saya belajar dulu semata-mata sebenarnya adalah untuk nak mengatasi kejahilan diri. Dan sampai sekarang saya masih rasa lagi diri saya jahil, dan saya rasa masih lagi saya nak belajar, dan saya tak pernah suka untuk nak dilihat lebih daripada orang lain. Cuma sometimes Allah uji. Kadang-kadang Allah uji, saya anggap ni macam satu ujian yang Allah nak uji kita bila kita ada dalam medan ni. Dan kita pun juga tak boleh nak tarik juga. Kalau kita tarik, macam mana dengan masyarakat yang memerlukan kita. Tapi bila kita dah pilih nak masuk ke situ dan terus, maka kat situ kita kena lawan dengan ujian hati kita, dengan ujian yang ada di sekeliling kita. Dan ini something yang sangat susah dilakukan, tapi kita mohon petunjuk daripada Allah. Semoga sentiasa guide kita. Seolah-olah apa yang diberikan ni, inilah peluang dan kesempatan, dan inilah juga ujian. Betul. Nak tolak, ada tuntutan tanggungjawab. Nak menjerumuskan, ada juga risikonya. Jadi perlu menguruskan dengan sebaik-baiknya. Tadi doktor sebutkan tentang ulama-ulama terdahulu, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i dan sebagainya. Golongan ulama ini juga tidak lari daripada terpalit dengan kontroversi seperti ditangkap, dipenjara dan sebagainya. Tetapi kelompok ini lebih menjurus kepada mahu menjalankan tugas. Dan sedikit sebanyak dilihat mencabar pemerintah dan sebagainya. Tapi kali ini konsepnya lain. Diambil tindakan undang-undang kerana sikap ataupun tindak tanduk peribadi, lebih menjurus hal-hal peribadi. Jadi bagaimana kita melihat perubahan ulama dan juga pendakwah ini? Ya, itu satu kita boleh tengok para ulama Rabbani dulu yang kita tengok bila kes-kes kontroversial di penjara dan sebagainya, isu-isu ilmiah, isu-isu perjuangan. Itu satu isu yang kita rasa walaupun di penjara kita rasa macam membanggakanlah. Tetapi kalau kita tengok isu-isu sekarang, mungkin lebih banyak terpalit dengan isu-isu akhlak. Something yang mungkin ada sebahagian isu boleh kita perkata, ada sebahagian isu kita tak perkatakan. Let's say sebagai satu contoh, kadang-kadang isu peribadi rumah tangga. Sometimes isu-isu sebegini bukanlah satu isu yang kita sebagai netizen boleh menjadi judge. Kadang bila isu-isu yang kita tak tahu apa berlaku di sebalik, melainkan apa yang dia cakap di luar, ataupun apa yang dizahirkan di luar. Jadi bila mereka mula menzahirkan isu peribadi ini di luar, maka masyarakat akan mula judge berdasarkan kepada cara dia bercakap, cara dia mengulas dan sikap dan akhlak dia. Tapi kalau isu itu melibatkan kepada akhlak, yang ini something yang perlu untuk pendakwah ni kena jaga-jaga. Sebab bila dia sudah menjadi ikon, orang akan selalu tengok dia. Dan macam mana pun dia cuba untuk nak mempamerkan imej yang baik di hadapan, tetapi di sisi dalam yang sebenar diri dia tu akan ada manusia-manusia yang akan tahu siapa dirinya yang sebenar. Jadi selagi kita tak jujur dengan diri kita sendiri untuk menjadi diri sendiri kita dengan berubah ke arah yang lebih baik, selagi itu kita akan sebenarnya bahayalah kita kata orang yang mereka ini di akhir zaman Nabi dah bagi tahu dalam hadis Amr bin Al-As, akhir zaman nanti ramai ulama akan wafat dan manusia akan mengangkat orang yang jahil ini sebagai ittakhadhan nasa ru'usan juhalan fa aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Manusia akan mengangkat manusia-manusia yang jahil ini sebagai orang yang
memberikan fatwa dan mereka pun seronok berikan fatwa sana sini, tapi mereka ni sesat dan menyesatkan orang lain. Yang ini yang bab yang paling kita risau, sebab masyarakat hari ini menilai keilmuan seseorang itu kadang-kadang berdasarkan kepada populariti, berdasarkan kepada kefasihan dia bercakap. Dan kalau kita tengok program-program reality pun, mereka sebenarnya program tu untuk nak polish kemahiran, kita tak cakap semualah, tapi dia untuk nak polish kemahiran mereka bercakap, confident ke hadapan. Jadi kat situlah mereka akan cuma masuk. Tetapi kalau kita nak kata itulah medan untuk mereka ini layak sebagai seorang yang berkongsi ataupun memberikan fatwa dan ilmu, itu bukan. Sebab medan untuk nak belajar tak cukup dengan program reality yang kita tak tahu berapa season ataupun berapa minggu. Tapi medan untuk nak layak memberikan fatwa, menuntut ilmu, layak bergelar penuntut ilmu, syarat dia satu is very long time. Imam Syafi'i pesan dalam sebuah syair dia kata, "Akhi, lan tanala al-ilma illa bisit, dan sa'unabbika an tafsiliha bi bayan." Dia kata apa? Dia kata, wahai saudaraku, aku akan kongsi kepada engkau tentang 6 syarat seseorang itu layak bergelar penuntut ilmu. Zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghah wa suhbatu ustadin wa tulu zamani. Dia kata yang pertama sekali kebijaksanaan, wa hirs. Hirs ni passion, ijtihad, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, bulghah, dia cukup bekalan untuk nak menuntut ilmu, wa suhbatu ustad, dia selalu bersama dengan guru-guru dia untuk nak belajar, wa tulu zaman, dan juga melalui tempoh masa yang panjang. Dan kita pun even nak jadi doktor pakar, orang yang berbeda lama nak belajar. Jadi macam mana kita nak jadi orang yang sebagai da'i, orang yang menjadi rujukan masyarakat, kita anggap setahun 2 itu sudah memadai. Sudah pasti kat situ akan ada kelompongan. Baik. Dan antara perkara yang boleh kita tekankan di sini juga ialah pengiktirafan tu lebih baik daripada guru-guru yang mendidik, bukan daripada orang ramai yang mengatakan dia bagus. Sebab guru-guru itulah yang ahli di dalam bidang itu. Dia yang tahu. Macam kita pun tengok orang lain, kita tak tahu apa sebenarnya yang berlaku dalam bidang. Hari ini kita judge doktor macam ni. Padahal kita bukan daripada bidang medik. Kita tak berkecimpung dalam tu. Jadi biar ahlinya yang sendiri menilai dan memberikan kelayakan tersebut. Baik, Doktor, terima kasih banyak-banyak atas pencerahan yang cukup luar biasa hari ini. Jadi hari ini kita berlapang dada dan melihat situasi ini sebagai tanggungjawab kita juga. Ya, bukan hanya mengikut semata-mata hanya kerana seorang itu popular dan sebagainya, tetapi melihat sejauh mana ilmu yang dipelajari dan sejauh mana keupayaan dia untuk mengawal dirinya daripada terjerumus kepada kancah-kancah tidak elok. Dan pada masa golongan yang ingin menjadi pendakwah ini, ingatlah pesan yang disampaikan, dikongsikan oleh Dr. Ramli juga tentang masa itu perlu diambil dengan lebih banyak untuk memastikan kita ni benar-benar layak untuk kehadapan. Itu pun rasanya bila dah sampai itu kita akan masih rasa kita tak layak. Ya, sangat-sangat. Begitulah dia. Terima kasih sekali lagi sudi bersama kami. InsyaAllah jumpa lagi ya. Terima kasih. Ustaz Dr. Kamilin Jamilin, pensyarah Fakulti Pengajian Al-Quran dan As-Sunnah USIM bersama kita, insyaAllah. Kita berehat seketika selepas ini bersama dengan Anim dan juga Fadli untuk topik berikutnya. Teruskan bersama dalam Malaysia hari ini. 14 hari kuarantin diri. Kuarantin diri bermaksud mengasingkan diri bagi memutuskan rantaian jangkitan kepada orang lain. Siapa yang perlu lakukan kuarantin diri? Individu yang baru pulang dari luar negara, kontak rapat kepada kes positif COVID-19. Sila ambil langkah-langkah berikut. Sentiasa berada di rumah dan pastikan anda boleh dihubungi setiap masa. Hadkan pelawat dan senaraikan semua pelawat yang menziarahi anda. Amalkan adab batuk yang betul. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu apabila batuk atau bersin. Buang tisu yang telah digunakan dalam tong sampah bertutup dan cuci tangan serta-merta. Kerap cuci tangan dengan air dan sabun. Elakkan perkongsian peralatan makanan dan penjagaan diri. Cuci peralatan makanan yang digunakan dengan sabun pencuci sebelum digunakan semula. Disinfeksi permukaan yang kerap disentuh. Buka tingkap untuk pengudaraan rumah yang baik. Jika bergejala, sentiasa pakai penutup mulut dan hidung. Tinggal di bilik berasingan dan jarakkan diri 1 meter daripada orang lain.
dapatkan rawatan dengan segera di fasiliti kesihatan terdekat. Okey, kita kembali di Malaysia hari ini 9:01 pagi bersama dengan saya Anim Izzati. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Kali ini kita nak kongsikan tentang dalam masa anda berbelanja, anda sempat untuk berwakaf. Ini jarang-jarang untuk kita dengar, tapi kali ini kita nak kongsikan ada satu inisiatif yang dilakukan oleh mereka yang punya idea ini. Terus sahaja saya perkenalkan tetamu istimewa kami di studio, Tuan Syahrul Azam bin Syari, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, bersama dengan Cik Jasmine Lee, Ketua Pegawai Pemasaran U-Mobile. Terima kasih kedua-duanya datang ke Malaysia pada hari ini. Kita nak bercerita tentang kad prabaya Visa GoPays MAIP ataupun lebih dikenali sebagai kad ta'awun, ya. Tuan, mungkin Tuan boleh kongsikan bagaimana dengan keistimewaannya yang dikabarkan berbelanja sambil berwakaf ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pertama sekali bagi pihak Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada MHI TV3 di atas ruang perkongsian pada pagi ini. Jadi kad prabaya Visa GoPays MAIP atau dikenali juga sebagai kad ta'awun, ini adalah satu kad prabaya yang dikeluarkan oleh pihak MAIP dengan kerjasama GoPays, iaitu e-wallet universal yang dibangunkan oleh U-Mobile. Jadi kad prabaya ini bertujuan adalah untuk membantu masyarakat Islam dengan menawarkan satu produk kewangan digital yang terkini dengan pematuhan syariah untuk kita berbelanja dalam masa yang sama untuk menunaikan ibadah. Jadi kita mudahkan belanja dan kita mudahkan ibadah. Dan kad prabaya ini kita telah lancarkan secara maya pada 1 Disember 2020 baru-baru ini. Dan alhamdulillah sambutan yang telah diterima daripada masyarakat amat menggalakkan. Alhamdulillah. Maknanya daripada 1 Disember ke 7 Disember ni boleh dikatakan dah ramai juga yang sertai. Ya. Okey. Bercerita tentang kerjasama yang dilakukan GoPays dan juga ataupun lebih dikenali sebagai kad ta'awun ni bersama dengan U-Mobile. Macam mana kerjasama ini boleh terjalin? Mungkin Cik Jasmine. Jadi dalam pelanggan di U-Mobile ramai yang beragama Islam. Jadi kita rasa ini tanggungjawab kita sebagai syarikat telekomunikasi juga untuk menyediakan perkhidmatan yang macam ni lah. Ia senang, selamat dan boleh menunaikan ibadah dan juga apa yang wajib untuk orang Muslim bayar zakat lah yang dengan senang atas talian atau di bawah talian. Kalau atas talian boleh apply kat aplikasi GoPays. Ia adalah e-wallet universal yang menggunakan skim card. So kita pun ada ini kad dia. So kad dia juga kita pasarkan melalui MAIP. Di semua kaunter perkhidmatan MAIP atau di masjid-masjid boleh dapatkan kad ni. So sekarang kita ada promosi kalau dapatkan kad fizikal daripada kaunter perkhidmatan MAIP, kita bagi percuma. Untuk kad tu. Lepas ni mungkin kad itu akan berbayar. Ya, biasanya harganya RM16. Okey, RM16 tu dalam dia dah ada poin sekali. Ya, dah ada points. So setiap kali kita belanja atas kad ni, dapatkan GoPoints. Dan GoPoints tu boleh ditukarkan untuk membayar wakaf atau zakat. Maknanya dalam kita berbelanja ni, perasan tak perasan tiba-tiba dah bersedekah je. Ya. Kan? Okey, Tuan Syahrul, kerjasama yang sangat baiklah saya kira. Boleh dikatakan ini adalah yang pertama berlaku di Malaysia. Apa pendapat Tuan? Okey, sebenarnya kad prabaya ta'awun ini dia berfungsi seperti kad debit bank, di mana pelanggan boleh berbelanja di semua premis yang mempunyai terminal kad Visa, sama ada di dalam ataupun di luar negara. Malah serta boleh mengeluarkan tunai melalui terminal ATM yang mempunyai perkhidmatan MAPS. Tapi walaupun konsepnya sama seperti penggunaan kad debit bank, tapi kad ta'awun ini tidak memerlukan pengguna untuk mempunyai akaun bank. Ataupun membuka akaun baru bagi tujuan tersebut. Jadi dia hanya menggunakan perkhidmatan kewangan digital yang berdaftar dengan Bank Negara Malaysia, iaitu e-wallet GoPays. Dan pengguna juga boleh mendapat mata ganjaran ataupun GoPoints. GoPoints ini bagi semua transaksi zakat
wakaf tunai dan juga derma dengan maib. Jadi mata ganjaran ini membolehkan ianya diwakafkan terus kepada Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak maib. Dia memberikan satu keistimewaan, kelebihan dan peluang kepada pengguna untuk menambah ibadah wakaf tu tanpa mengeluarkan tunai dengan satu platform program penukaran automatik Go Points kepada wakaf tunai maib. Jadi inilah satu nilai tambah dan value yang difokuskan oleh maib dan bekerjasama dengan Go Points dengan UU Mobile, GoPace. Dan ini boleh katakan julung-julung kali pertama konsep ini kita perkenalkan. Dan kita harap mendapat sambutan yang amat menggalak daripada masyarakat. Jadi mantra keseluruhan konsep ini adalah berbelanja dan juga kita beribadah. Adakah konsen ataupun kebenaran diperlukan daripada pengguna sendiri untuk diwakafkan coins yang ada tu? Kan sebab mungkin ada setengah yang ingin menggunakan sebagai cashback ataupun pulangan wang semula ataupun wakaf tu memang secara automatiknya akan dilakukan dah secara atas talian. Ya, dia perlukan konsen daripada pihak pengguna itu sendiri. Jadi Go Points yang terkumpul itu dia akan memaklumkan secara prompt kepada pihak pengguna adakah dia perlu untuk redeem ataupun dia nak berwakaf. So dia berwakaf dia akan automatik pergi kepada dana wakaf. Okey, mungkin Cik Jasmine sebagai ialah salah satu kerjasama yang sangat baik ini dengan sambutan yang agak baik juga bermula pada 1 Disember. Harapan selepas ini untuk GoPace kerjasama yang digabungkan bersama dengan Maib ni, silakan. So kita tengah berbincang untuk servis-servis keuangan yang lebih di perantau digital ni. So kita sekarang ada promosi untuk tambahkan insurans takaful sekiranya apply kad ni di atas aplikasi GoPace. So takaful tu coverage dia lebih daripada 150,000 untuk RM18 saja. So percuma untuk 2 bulan sekiranya dapatkan kad tahun. So kita akan berbincang untuk mengeluarkan lebih perkhidmatan yang syariah compliant untuk masa depan. Okey, Tuan Syarul, untuk pengakhirannya silakan ajak ramai-ramai untuk sertai kempen ini dan sama-sama bersedekah menggunakan kad prabayar yang disediakan. Silakan. Okey. Terima kasih. Untuk makluman semua, sebenarnya sebelum pelancaran pada 1 Disember, kita telah melaksanakan teaser awal. Teaser awal kita dalam laman media sosial kami iklan secara berperingkat dan alhamdulillah seminggu 2 minggu sebelum pelancaran itu mendapat sambutan yang amat menggalakkan. Jadi pada hari pelancaran yang pertama saja kita telah mendapat 300 pengguna. Jadi pada setakat semalam kita telah ada mempunyai 1,000 hampir 1,000 pengguna. Dan saya ingin mengambil kesempatan di sini promosi sehingga 31 Disember 2020 hujung bulan ini, kad tahun ini akan diberikan secara percuma, didapati daripada semua cawangan maib di seluruh negeri Perak dan di ibu pejabat terhad kepada 2,500 unit sahaja. Manakala 100% pulangan tunai cashback fee kad yang berjumlah RM16 melalui permohonan kad prabayar Visa GoPace Maib melalui aplikasi GoPace. Dan yang ketiga, seperti Ms. Jasmine telah sebutkan, 2 bulan komplementari perlindungan takaful. Dan boleh dapatkan info lanjut di Facebook Zakat Perak Maib. Itu dia. Semua info tertera di kaca TV anda sekarang. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Syahrul Azam bin Syahri, Ketua Pegawai Eksekutif Maib, dan juga Cik Jasmine Lee, Ketua Pegawai Pemasaran U Mobile. Kedua-duanya datang ke sini untuk menyampaikan kerjasama mereka yang cukup baik sekali, kad prabayar GoPace Maib ataupun kad tahun ini. Diharapkan agar ini menjadi salah satu idea juga kepada anda berbelanja sambil-sambil kita beribadah. Okey, kita ingin rehat seketika. Kembali selepas ini bersama dengan Intim hanya di MHI. Bagaikan permata di celahan kaca, kerdipnya sukar untuk dibezakan. Kepadamu Tuhan ku pasrah harapan, moga tak tersalah pilihan. Nur kasih-Mu mendamai kalbu, jernih setulus tadahan doaku. Rahmat daku
soleh sebagai penyejuk mata. Kurniakan indahku sepinggan bidang bertujuh di mata bawah hati. Kekasih sejati, teman yang berbudi, kasihnya bukan keterpaksaan, bukan jua kerana dunia, mekar hidup ini disirami nur kasih. Di tanganmu Tuhan, ku sadar impian penentu jodoh pertemuan. Seandai dirinya tercipta untukku, rela ku menjadi miliknya. Mekar disiram nur kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intim dengan lagunya Nur Kasih. Saya Eli, Anem yang ada kat ujung sana dan kru kat sini sama-sama menyanyi. Sebab lagu ni pada waktu itu saya berada di Tingkatan 5 tahun 2002 waktu itu SPM. Dengan lagu ini juga saya berjaya mencapai straight A dari SPM. Okey, jom okey, kita bersama dengan Syah, kita bersama dengan Amin dan juga Rahim. Ya, Intim 2020. Alhamdulillah sihat ke? Alhamdulillah. Ya, itu dia lagu Nur Kasih dan kalau anda semua nak tahu nanti di hujung nanti kita akan bersama dengan Intim sekali lagi. Lagu Kasih Kekasih. Okey, hari ini Malaysia hari ini bercakap berkenaan dengan kita melahirkan pendakwah yang berilmu dan saya percaya bahawa Intim juga salah seorang daripada mereka yang berdakwah khususnya dalam lagu-lagu yang didedangkan 20 tahun lalu sampailah sekarang ini. Bagaimana Syah melihat daripada segi pendakwah berilmu ni dari segi pemahaman dalam industri hiburan ni? Okey, ilmu tu satu benda yang fardu lah untuk semua orang dan sebenarnya pendakwah tu adalah orang yang menyampaikan dakwah dan rasanya itu adalah tanggungjawab kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebab kita adalah umat dakwah kan, sebab kita adalah yang mewarisi dakwah daripada Nabi Muhammad. Tak ada nabi dan rasul lagi diutuskan. Sebab itu perlu untuk diri kita menyiapkan diri kita untuk ada ilmu dalam masa sama untuk menjalankan peranan kita sebagai pendakwah tu. Sangat penting sebenarnya. Sangat penting sebenarnya. Amin, kita dapat lihat peredaran masa itu pantas sekali dan juga kita dapat melahirkan ramai ustazah segera sebab kita pun ada program reality yang melahirkan pendakwah-pendakwah. Bagaimana Amin melihat tentang situasi ini ramai pendakwah yang dilahirkan menerusi kaca televisyen sekarang ini? Bagi saya, menggalakkan masyarakat untuk berdakwah, menyampaikan sesuatu yang positif, yang baik, itu adalah satu perkara yang patut digalakkan. Cuma kita mengharapkan setiap yang keluar sebagai ikon, selebriti kena sentiasa memperkukuhkan diri dengan ilmu, kena sentiasa menjaga akhlak, menjaga perbuatan. Dalam masa yang sama, masyarakat pun haruslah memberi ruang juga pada pendakwah-pendakwah ni sebab kita ni pendakwah ataupun yang selebriti ni pun manusia biasa juga. Kadang-kadang tersilap langkah, kadang-kadang melakukan dosa. Jadi ada masa-masanya kita harus memberi teguran juga secara yang baiklah, bukan orang kata menghentam. Tetapi bagi saya
lahirnya ramai pendakwah ataupun selebriti yang menyampaikan kebaikan ni satu benda yang positif lah. Daripada perkara yang tidak baik, itu adalah perkara yang baik. Kan? Ada, tapi ya dilihat dari segi mungkin personaliti yang berbeza. Kita tahu pendakwah ni kita tahu ingin berdakwah. Tetapi ada mungkin segelintir daripada kita ni yang mungkin mengambil kesempatan di atas nama pendakwah itu sendiri untuk mengambil kesempatan di atas isu semasa yang kita dapat lihat sekarang. Bagaimana Rahim melihat situasi ini? Sebab itu seorang pendakwah itu ataupun seorang dai seperti yang kita sebutkan tadi, daripada awalnya dia ada satu jati diri yang kena kuat. Dan sebenarnya soalan pertama tadi tentang ilmu. Jadi seorang pendakwah ni dia kena ada seorang guru ataupun mentor dia throughout all the career. Maksudnya sampai mungkin dia seorang doktor contohnya, tapi dia tetap ada seorang guru yang dia akan refer. Guru dia akan tegur dia kalau dia over the limit. Maksudnya jadi kalau seorang pendakwah tu niat tu tak betul daripada awal, mungkin mengejar populariti sendiri atau membawa populariti diri sendiri, diri yang ke depan, bukan perjuangan agama ataupun mungkin keluar daripada apa yang diajar oleh guru dia akan mudah untuk tersasar. Pentingnya seorang mentor lah untuk menunjukkan arah tuju perjalanan hidup mereka. Eli, Anim, nak tanya soalan ke? Saya tertarik sebab bila 20 tahun dalam industri ni kan, konsistensi itu sangat mengagumkan tu. Daripada mula kita kenal intim sampai sekarang macam ni lah imejnya. Berat badan tak berapa konsisten. Macam mana? Berat badan tak berapa konsisten. Itu tak betul, kita faham. Itu normal lah. Itu lumrah kehidupan. Tapi dari segi imej ni, bila kita bercakap tentang persembahan lagu-lagu ketuhanan kan, ada kumpulan juga yang ingin menceburi genre ini tetapi macam tak berapa konsisten, kemudian balik kepada genre asal dan sebagainya. Bagaimana kalian, ini apa ilmu yang kalian pakai untuk memastikan 20 tahun ini konsisten? Tidak ada perubahan dari segi imej, lagu pun masih lagi, kita tahulah ini intim punya lagu macam ni lah. Macam kata Rahim tadi lah, saya quote balik dia punya cakap kan. Apa nama ni, kita ada jati diri satu. Dan kita mestilah berpegang pada niat asal kita masuk ke bidang itulah. Maknanya kita tujuan nak sampaikan mesej yang positif, bukan kita nak highlightkan diri kita tu sangat. Tetapi apa yang kita sampaikan. Tak dinafikan intim sendiri bukanlah hanya membawa genre yang sama sahaja. Kita pernah try hip hop juga, kita pernah juga berduet dengan rappers, rockers dan sebagainya. Tetapi kita masih ingat apa yang kita pegang asal tu ialah untuk sampaikan mesej yang baik. Macam mana pun kita pergi keluar ke sana ke sini kemari, tetapi kita balik pada landasan kita, root kita. Tak salah kalau kita nak mencuba sesuatu yang di luar kebiasaan kita. As long as kita sentiasa pegang pada matlamat kita tu, pada kita punya jati diri kita. Saya nak tambah sikit. Sebab perjalanan 20 tahun tu kan. Jadi alhamdulillah 20 tahun tu kami disulami dengan pelbagai pengalaman. Sampai kan kami pernah menjejakkan kaki ke bumi Amerika. Maksudnya dakwah kami itu sampai di sana. Jadi penting dalam pendakwah ini adalah ilmu tu tadi, mentor dan keterbukaan. Dan melalui ilmu dan guru yang benar itu akan membuatkan kita rasa keterbuka. Jadi kami pergi Kanada. Di sana bukan semua orang berkopiah seperti kami ataupun mungkin muslimahnya mungkin semua bukan orang bertudung, tapi keterbukaan itu membuatkan kita mendahulukan apa yang penting, lepas tu baru kita sulami dengan nasihat. Jadi itu sebenarnya yang perlu ada pada diri pendakwah supaya goal, ultimate goal dia adalah untuk agama. Masya-Allah. Itu petua tim tu sentiasa in. Tim tu sentiasa in. Cuma sikitlah daripada pendakwah kepada pendakwah kan, yang di luar sana yang mungkin niat asal itu dah berkecamuk sedikit. Tidak berbeza dengan kalian semua yang tidak pernah dengar gosip intim kot. Kan gosipnya tidak ada. Ada sikit-sikit lah. Tempias sikit ada. Okey, daripada pendakwah kepada pendakwah, apa yang mereka boleh membezakan tentang fame ataupun populariti ni tapi masih lagi tidak lari dengan niat asal sebagai pendakwah? Saya tak nafikan sebenarnya niat ni bukanlah satu benda yang senang untuk dijaga. Sesiapa pun lah. Kami sendiri ke ustaz, ke penceramah dan sebagainya. Tetapi pendakwah kena sentiasa ingat bahawa pendakwah ini hanya menyampaikan, dia berusaha untuk menyampaikan, keputusan ataupun hasil tu ialah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita sentiasa nak mendapat keputusan itu yang lebih, jadi kita akan sentiasa cuba untuk mengubah diri kita supaya hasil tu berhasil. Sebenarnya tidak.
kita kekal pada diri kita, pada matlamat kita, kita sampaikan apa yang kita patut sampaikan, tetapi kita serah pada Allah apa yang perubahan yang harus berlaku. Pendakwah bukan penghukum, bukan hakim. Pendakwah ni yang dia menyampaikan sahaja. Yang menghukum sebenarnya Allah SWT lah. Dan mungkin saya boleh tambah contoh terbaik adalah Rasulullah SAW. Dan dalam sirah, dalam jalan cerita hidup Rasulullah SAW sendiri, Abu Talib, pakcik Rasulullah SAW yang Rasulullah yang jaga dia berbelas tahun dalam sepanjang umur hidup dia, yang menyokong dia pun tak menerima hidayah itu. Jadi apatah lagi kita yang umat dia yang lemah ni. So sepatutnya Rasulullah jadi idola kita, ikutan kita, dan kita refer balik daripada kisah-kisah yang Rasulullah SAW lalui. Okey, baik, kita tinggalkan seketika berkenaan dengan pendakwah ini. Kita nak lihat ada konsert dengan ceritanya. Betul. Sepenuh tahun Sabtu ni. Ya, Sabtu ni. Mungkin boleh cerita sikit tentang konsert tersebut. Syah. Okey, konsert ni asalnya kita nak buat macam konsert, maksudnya dengan kehadiran penonton, tapi sebab PKPB masih dilanjutkan. Betul. Jadi sepenuhnya kita akan adakan secara online. Ya. Boleh dapatkan info dan juga tiket di www.intim.my. Yang mana alhamdulillah sehingga ke hari ini rasanya dah lebih 2,000. Hampir 2,000 tiket yang terjual. Secara tiket online dijual. Dan sebenarnya kita bukan intim saja ada. Kita tampilkan kawan-kawan kami daripada abang-abang kami Hijaz, guru-guru kami, mentor lah kata Rahim tadi kan. Hijaz, kita ada Exis, kita ada Kaibaha, UNIC, Ikhwan Fatana dan juga Lah Ahmad yang akan bersama-sama. 24 lagu kita akan nyanyikan. 24 lagu. Jadi saya rasa lebih daripada 2 jam. Lebih 2 jam. Lebih 2 jam. Okey, jadi kepada anda semua peminat Intim dan juga artis-artis yang disebutkan tadi, jangan lupa untuk anda dapatkan tiket anda. Sekarang ini dah 2,000 2,000 tiket telah pun terjual. Jadi kepada anda semua dah dapatkan tiket, boleh pergi ke intim.my. Betul. Dapatkan tiket. RM10 saja. RM10 sahaja kan. Okey, jadi kita sampai di sini saja. Terima kasih kepada Intim. Terima kasih. All the best dalam kejaya industri hiburan ni dan sentiasa kita berdakwah ya dalam kehidupan seharian kita. Alhamdulillah. Baik, Malaysia hari ini berehat pula. Dah nak habis dah. Berehat apa? Berhenti sampai di sini, dan sebelum itu kita nak bersama dengan Ellie dan Anil di sana. Silakan. Kita nak tutup tirai terus, nak dengar mereka menyanyi. Betul, tak sabar-sabar kita nak dengarkan lagu yang terakhir daripada Intim. Assalamualaikum dari kami. Selalu. Silakan Intim. Terima kasih kekasih. Kasih mengasihi dengan setulus hati.